Ada perbincangan ulama, ada yang mengatakan Fatihah ni rukun, kok mana pun bila tempoh ada masa dia wajib baca. Ada ulama kata sunat. Maka kalau muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i, maka sunat pada dia untuk baca surah Fatihah walau sedikit. Jangan tak baca langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama-tama dan selamanya, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dialah Allah, yakni Tuhan kita, yang telah menjadi dan menciptakan, yang telah mengizinkan sesuatu perkara sama ada dengan gerak dan diamnya, sama ada dengan siang dan malamnya, sama ada dengan hitam dan putihnya. Kesemuanya itulah berdasarkan di atas kehendak dan kemahuan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selaku hamba Allah yang beriman, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan erti kata syukur yang sebenar-benarnya, iaitulah dengan kita melaksanakan segala suruhannya dan meninggalkan segala tegahannya. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah taala takdirkan, tentukan kita menjadi sebahagian daripada individu Muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana persoalan iman ini adalah satu perkara yang besar, yang mana ianya akan kita sempurnakan dalam kehidupan ini sebagai memenuhi ciri-ciri orang yang beriman. Setiap manusia itu sekiranya dia gagal menjiwai sifat bagi orang yang beriman dalam diri dia, maka hakikatnya dia akan menempah suatu kebinasaan dan akan melalui suatu perkara yang mengundang kemudaratan sama ada pada diri dia, keluarga dia, masyarakat dia, negeri dan negara. Maka mudah-mudahan kita ini digolongkan dari kalangan hamba-Nya yang sentiasa istiqamah pada jalan-jalan yang diridainya. Mudah-mudahan kita beroleh kebahagiaan di dunia ini yang sementara kita hidup ini, dan kita beroleh kejayaan yang hakiki, yakni berjaya memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya-Allah. Baik. Para hadirin tetamu Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada malam ini kita menyambung perbincangan kita dalam kitab Al-Qaulul Tam fi Ahkam Al-Imam wal Ma'mum. Kitab ini yang membicarakan perihal hukum hakam, iaitu makmum dan imam, yang ditulis ataupun dikarang oleh Syekh Imam Ibnu Imad Al-Misri rahimallahu taala.
Dan kitab ini juga telah diterjemahkan oleh Datuk Syekh Haji Zakaria bin Haji Ahmad Wan Besar, iaitu Ahli Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Kedah. Jadi mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini merujuk kepada perbincangan kita pada perkara yang ke-25 ini akan membuahkan hasil untuk kita semua. Mudah-mudahan dapat kita manfaatkan dalam perjalanan seharian kita, iaitu khususnya dalam perihal menyempurnakan tuntutan ibadah. Baik, insya-Allah. Tuan-tuan sihat tahun baru ni tuan-tuan. Kena ceria-ceria kan tahun baru. Kena ada satu keazaman yang baik dan satu pemandangan ataupun satu vision yang jelas untuk hala tuju perjalanan 2024. Lupakan perkara yang lalu, insya-Allah kita akan mendepani perkara yang akan datang dengan hati yang sejahtera sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Hala tuju dan matlamat kita jelas, itu menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kehidupan mencari rezeki pun biarlah mematuhi sebagaimana yang telah digariskan ataupun ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan rezeki yang sedikit itu akan bertambah barakah dalam kehidupan kita, untuk kita sentiasa menjadi orang yang sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qala muallim rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Makmum yang masbuk sebelum menghabiskan membaca Fatihah, imam tunduk rukuk. Jadi malam ni bincang perihal berkenaan dengan makmum yang masbuk. Dia belum lagi habis Fatihah, lalu imam tu tunduk dan rukuk. Tengok. Nanti kita akan tengoklah apakah takrif perihal yang dinyatakan makmum yang masbuk tersebut. Sebab masbuk ni dia perbincangan yang panjang. Namun para ulama memberikan suatu garis panduan kepada kita melalui takrifnya, iaitu fahuwa man lam yudrik ma'al imam min qiyamihi fi rak'atil ula al-ghairiha zamanan yas'un Fatihah. Nampak? Jadi bila ada dah takrif ni, kita senang sikitlah kita nak memahami apakah yang dimaksudkan dengan masbuk ni. Kita biasa sebut masbuk tapi kita pun tak tahu. Kadang-kadang ada orang dia masbuk tapi dia culas dalam sembahyang. Dia pun lupa ke, dia tak tahu ke apa tak tahu. Tadi petang saya solat asar. Saya jadi makmum. Jadi yang datang ni kemudian daripada saya dah rukuk dah. Saya iktidal. Dia pun masa tu dia cepat-cepat. Masa dia tak perasan ke apa ke. Dia mungkin sibuk dengan anak ke, dengan apa semua, baby, buat baby. Lalu bila dia angkat takbiratul ihram tu, lalu dia pun saya rasa lebih kepada saya duduk dalam iktidal. Tapi bila saya duduk tahiyat akhir, dia duduk tahiyat akhir. Bila imam bagi salam, saya bagi salam, dia bagi salam. Saya pun confused. Tadi ni saya pun tak confident jugalah, tapi saya rasa lebih kuat mengatakan masuk pada selepas imam iktidal. Tapi kita tak tahulah sama ada dia tahu berkenaan dengan masbuk ataupun dia tu memang duduk sempat rukuk bersama imam ataupun nak tengok situasi dan keadaan tersebut. Baik. Mudah-mudahan kita semua digolongkan di kalangan orang yang sentiasa menimba ilmu, kerana ia adalah merupakan suatu tuntutan fardu ain atas setiap mukallaf. Mudah-mudahan, sebab apa bila kita kata fardu ain atas setiap mukallaf ni, kalau 5 orang ada 5 rumah kita, 5-5 wajib solat. Jadi 5-5 wajib solat, 5-5 kena tahu kaifiat bagaimana untuk mendirikan solat dengan sempurna. Maka takrif yang diberikan di sini oleh ulama adalah fahuwa man lan yudrik ma'al iman, mereka yang tidak dapat bersama imam. Makanya tak dapat bersama imam ni sama ada rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga ataupun rakaatnya keempat. Maka dia tengok kat situlah. Baik.
Dapatnya pula adalah di waktu berdiri. Maka dapat ni adalah waktu berdiri. Makanya bila kita angkat takbiratul ihram ni, kita dapat tak qiyam bersama dengan imam? Paling minimum lah. Kalau tak dapat, okey, berdiri. Sama ada rakaat 1, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Ataupun tarikh ni menyebut rakaat pertama, pertatu atau yang lainnya. Suatu tempoh masa yang membolehkan membaca suratul Fatihah. Kita ni kalau baca Fatihah tuan-tuan pernah set dengan jam tak baca Fatihah berapa lama? Ada seminit baca jam. Saya cuba baca, saya tengok, saya baca Fatihah setengah saat ya tuan. Yang tengok tuan, kalau saya baca dalam keadaan tidak terlalu lambat dan tidak terlalu laju. Jadi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanir rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lebih kurang 30 saat kan tuan. Tak lama tuan-tuan. Jadi 30 saat itulah tempoh bagi orang yang masbuk. Makanya kalau dia berdiri dalam tempoh 30 saat tu, dia sempat bersama dengan imam tu, dikira dia tu sebagai masbuk lah. Makanya kalau kurang daripada 30 saat, maka dia tak sempat baca Fatihah. Maka imam baca inna a'tainakal kautsar, baru 5 saat contoh. Wasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. 15 saat. Tadi kita kata 30 saat kan. Maka tak sempat dia nak baca Fatihah. Jadi dia ni apakah peranan dia? Kalau jangan ada dalam sedikit perasaan dia, sikit lagi, sikit sampai ihdinas siratal mustaqim ni, siratal ladzi, sikit lagi nak tunggu imam rukuk. Jangan ada perasaan itu. Sebab dia makmum masbuk ni, dia tidak boleh melewati imam dengan 2 rukun. Kalau imam rukuk, imam iktidal, maksudnya nampak dia sikit-sikit lagi tak boleh. Maka di sini sunat pada dia untuk membaca walau sedikit dalam suratul Fatihah. Sunat pada dia. Ada perbincangan ulama, ada yang mengatakan Fatihah ni rukun, kok mana pun bila tempoh ada masa dia wajib baca. Ada ulama kata sunat. Maka kalau muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i, maka sunat pada dia untuk baca suratul Fatihah walau sedikit. Jangan tak baca langsung. Baik. Maka tempoh masa yang membolehkan dia ni untuk baca suratul Fatihah. Baik, kita tengok apa yang musannaf kata. Apabila imam selesai membaca Fatihah dan rukuk ia sebelum sempurna, makmum yang masbuk menghabiskan Fatihahnya, imam rukuk, makmum ni tak habis lagi baca Fatihah, maka di sini musannaf kata wajiblah makmum itu, wajib ni bukan wajib akal, dia adalah wajib syarak, ketetapan Allah Ta'ala, undang-undang peraturan daripada Allah Ta'ala, wajib dia memutuskan, yakni memberhentikan. Maka kita tak boleh ada perasaan sikit lagi, siratal ladzina an'amta alaihim, sikit lagi tak boleh. Contoh, walau sedikit nampak itu. Maka dia kena wajib pada dia putuskan, berhentikan bacaan Fatihah dia. Dan terus rukuk apabila imam rukuk. Mana? Maka imam rukuk, dia pun rukuk. Kena hati-hati juga. Kadang-kadang orang bila tengok imam rukuk dalam keadaan masbuk, dia datang tu keadaan berlari. Tak boleh tahu datang keadaan hari, makruh. Sebab apa? Dia ganggu niat. Dalam keadaan tercungak-cungak, Allah. Nampak, dia tak boleh nak datang istiqdar, qasdun, ta'arud, ta'yin dalam hati dia tak ada nak kontrol. Dia tak boleh, dia kena datang dalam keadaan tenang, walaupun imam tu duduk pada rakaat pertama ke, kedua ke, ketiga, keempat, solat asar 4, keempat pun tak apa. Datang dalam keadaan tenang, Allahu Akbar. Dia kena qiyam dulu. Jangan ada orang datang dah kelang kabut imam rukuk. Dia tahu bila dia rukuk bersama imam, maka dia dapat 1 rakaat.
dia pun Allahu Akbar. Jadikan takbiratul ihram itu sebagai takbir untuk dia terus masuk kepada dalam keadaan rukuk. Maka batal sembahyang dia. Tak sah sembahyang dia itu. Hatta ada perbincangan daripada Imam Abdul Malik Al-Juwaini kata bila makmum ni dia masbuk, dia datang Allahu Akbar, maka Imam Juwaini kata untuk perpindahan rukun kan kita sebut sebagai takbir intiqalat kan. Sunat pada orang ni, musalli ni, orang yang mendirikan sembahyang itu sebut takbir intiqalat Allahu Akbar, dia pindah rukun. Dia pindah rukun, maksudnya imam rukuk, dia angkat takbir, dia tak ada masa dah baca Fatihah. Bila dia angkat takbir je, imam pun rukuk. Ya Allahu Akbar. Tapi dalam pandangan Imam Nawawi kata tak sunat sebut takbir intiqalat. Sebab apa? Masa dia dah qiyam tu, imam tu dah rukuk dah. Sebab apa tak sunat? Sebab Imam Nawawi kata, hujah daripada Imam Nawawi sebab dia tak sempat qiyam bersama dengan imam. Kedua-dua ni mazhab Imam Syafi'i, dan kedua-dua ni betul, dah tak salah pun. So kita bolehlah tengok yang mana kesesuaian pada kita. Kalau sempat betul kita, tapi kalau kita nak turun pun biasanya kita kadang-kadang bila orang nak turun, dia tengok imam rukuk, dia tak angkat takbir dah kan. Dia tak angkat takbir lah. Walaupun ada 4 tempat yang sunat makmum angkat takbir. 4 tempat. Antaranya turun je lah. Kemudian naik daripada tahiyat. Tapi tak apalah, perbincangannya panjang. Baik. Baik. Okey, makmum putuskan bacaan dalam surah Al-Fatihahnya dan terus rukuk apabila imam rukuk, dan masalah ini disebut masbuk, dan di atasnya ditanggung. Bacaan di atasnya maksudnya bacaan dia ni Fatihah ditanggung oleh imam. Ada juga orang kata Fatihah ni ditanggung oleh imam, angkat takbir Allahu Akbar, sedap imam ni baca, tapi dia tak baca Fatihah. Dia dengar bacaan Fatihah ditanggung imam. Ada, saya pernah jumpa seorang, saya dengar imam baca sedap, saya pun tak baca pun surah Al-Fatihah. Sebab saya anggap Fatihah saya ditanggung oleh imam. Hati-hati. Tanggung dalam solat ni dalam keadaan kita tak sempat nak baca ni. Tapi bila kita dalam keadaan ada kelapangan masa, hukum dia berubah, dia jadi muwafiq. Muwafiq ni maksudnya takrif ulama bagi man adraka mal imam min qiyafi rakaati ula al-ghairiha zamanan yas'u al-Fatihah. Maksudnya dia ni sempat membaca qiyam bersama dengan imam dan boleh baca Fatihah, maka hukum dia berubah. Tak sama macam masbuk. Yang takrif yang perihal berkenaan dengan muwafiq ni ada 14 perkara membincangkan perkaranya. Antaranya boleh tertinggal dengan 2 rukun kalau dia lambat baca. Antaranya lah dia syak rukuk dan masa lepas tu Fatihah tak baca. Tapi tak apa, itu ada 14 rukun. Nanti kita tengok dari sudut yang lain lah. Tapi Nabi SAW menyatakan perihal berkenaan dengan bacaan yang ditanggung oleh imam, baca surah Al-Fatihah, man kana lahu imam, barang siapa sembahyang berimam. Maka kalau kita sembahyang berimam, ni untung ni orang yang sembahyang secara berjamaah ni. Qiraatul imami lahu qiraatun, maka bacaan imam itulah bacaan dia. Maksudnya dia masbuk, dia tak dan baca Fatihah, maka bacaan dia tu ditanggung oleh imam. Berat jadi imam ni, bacaan Fatihah orang pun kena tanggung. Ada perbincangan yang lain berkenaan dengan sujud sahwi pun, makmum tak ni sunat sujud sahwi pun perbincangan itu. Maksudnya peranan imam tu besar. Baik. Bagi yang makmum yang masbuk ada 2 keadaan. Maka musannaf kita ni kata ada 2 perihal perkara yang membicarakan berkenaan dengan masbuk, tuan-tuan. Masbuk ni tidak kita tengok bila kita datang lambat, kemudian macam-macam imam tengah diri solat, kita pun kemudian imam kita datang Allahu Akbar, kita dah angkat takbir, imam dah angkat takbir dah. Jadi imam rukuk, kita tengah baca Fatihah ni, kita berhentikan baca Fatihah, kita rukuk sama imam. Itu yang cantiknya lah.
Maksudnya satu rukun fi'li perbuatan imam kita terus turun. Tadi kita wajib berhenti. Sunat baca Fatihah, baca surah Fatihah sekadar mampu, sekadar ada masa. Imam rukuk, kita pun rukuk. Jadi kita wajib berhenti. Jadi imam iktidal, kita pun iktidal. Maka satu keadaan. Itu yang paling cantik lah. Yang kedua, datang kemudian imam dah rukuk lah. Imam rukuk, dia pun rukuk bersama imam. Dia rukuk bersama imam ni kena tengok tak dia dapat tak tamak ninah dengan imam. Tapi jangan dia angkat takbir tadi Allahu Akbar. Jadi terus ni. Maka itu menyalahi hadis Nabi SAW. Nabi kata iza qumta fakabbir. Makanya selepas itu barulah angkat takbir. Jangan menyalahi perbuatan itu, maka sembahyang tu batal lah. Baik. Nak cerita adalah bila imam rukuk, imam dah rukuk, maka dia rukuk bersama imam. Kalau sempat tamak-ninah bersama dengan imam, dapat bersama-sama sekira-kira subhanallah dengan imam, maka dapat rakaat pertama tersebut lah. Gitu. Tapi bila datang kemudian imam tengah terduduk antara dua sujud, ataupun imam duduk baca tahiyat awal, dia pun Allahu Akbar, dia duduk tahiyat awal, dia tak dapat rakaat tu. Rakaat tu dikira sebagai bukan rakaat kepada dia, rakaat imam. Dia ikut imam je. Ataupun dia duduk pada rakaat yang kedua. Dia duduk rakaat kedua, imam rakaat yang kedua, dia duduk pada imam rakaat kedua, dia tu imam dalam tahiyat awal. Jadi dia ni akan baca 3 kali tahiyat awal. 2 kali tahiyat awal dan 1 tahiyat akhir. Rakaat yang imam tu dia bacalah. Nanti imam naik, rakaat ketiga pada imam, 1 pada dia. Maka imam sujud sampai tahiyat akhir, rakaat pertama pada dia baca tahiyat awal. Dia pun naik, imam bagi salam, dia naik, maka dia baca lagi tahiyat 2 kali. Yang satu tu tak kira, satu tu bukan tahiyat awal, dia tahiyat yang mengikut imam, rakaat mengikut imam. Yang kedua pada dia sampai yang ketiga, 3 kali dia baca tahiyat, baru dia kira kali yang ketiga itu sebagai tahiyat akhir. Boleh juga berlaku yang tu, ataupun dalam keadaan sujud. Maka semuanya antaranya lah. Baik. Qiyam dan rukuk bila dapat dengan bersama dengan imam, dapat 1 rakaat. Selain daripada rukun yang lain, bukan antara dua tu, maka tak dapat lah. Tak dapat rakaat tersebut. Maka bila tak dapat, kiralah yang naik imam yang kali yang berikutnya itu, ataupun dia naik yang berikutnya sampai yang bagi salam, maka itulah yang pertama pada dia. Baik. Hal yang pertama, makmum yang tidak ada masa langsung untuk membaca Fatihah di dalam qiyamnya. Makanya dia tak ada masa langsung. Dia angkat je saja takbir Allahu Akbar, imam pun Allahu Akbar. Maka dia tak ada baca, tak ada masa. Maka dia kena ikut baca imam lah. Baik. Tak ada ruang, tak ada masa ni, tak ada ruang, tak ada masa. Ruang ada masa langsung ini menjadi perbincangan ulama' dekat ni. Perbincangan panjang ni. Kadang-kadang walau ada 3 saat, walau ada 5 saat, paling kurang 5 saat, dia kena baca tak? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dia habiskan. Nampak? Jangan kita tak baca. Imam ni Alaihissallahu biahkamil hakimin. Kalau kita baca tu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dapat dua ayat. Dapat pahala tu. Pahala tu berjemaah, dapat pahala yang kita baca tu pun dapat. Kalau kita tak baca tu, kita tak dapat dah. Tapi ada perbincangan ulama. Namun di sana yang muktamadnya disunatkan kita baca. Maka selagi mana ada ruang, waktu, masa, kita kena bacalah. Bacalah sekadar mana yang boleh. Makmum tidak ada masa langsung, tidak ada masa baca Fatihah seperti takbiratul ihram, maka imam terus rukuk atau bertakbiratul ihram ia pada ketika imam sedang rukuk. Imam dah rukuk, dia takbiratul ihram. Tapi hati-hatilah macam saya kata tadi ya. Iza qumta fakabbir. Jangan dia angkat takbir terus rukuk. Itu tak sah sembahyang tu. Menyalahi hadis Nabi SAW. Mesti dia paling minimum Allahu Akbar. Tak kisah imam duduk perbuatan mana pun. Imam rukuk ke, imam duduk tahiyat awal ke, imam duduk tahiyat akhir pun, dia mesti qiyam tu. Allahu Akbar. Baru dia turun pada ikut perbuatan imam. Tu kena ingat tu. Kadang-kadang kita tengok juga kan. Orang angkat takbir, dia mungkin dia tak jelas, mungkin dia tak nampak. Allah, dia terus sujud. Jangan main. Itu sebetulnya pentingnya kalau kita
beramal, dibekali dengan ilmu, maka kita adalah satu insan bertuah. Ini anugerah Allah Ta'ala. Maka semua orang nak jadi penceramah, kan? Cukuplah sekadar siapa yang layak bagi sisi Allah Ta'ala untuk dia menyampaikan ilmu, tapi kita dapat ilmu, kita amal. Mungkin kita dapat share di kalangan ahli keluarga kita. Maka itu pun yang mustahak adalah ibadah kita itu makbul, diterima oleh Allah Ta'ala. Dan padahal keadaan ini tidaklah ia perlu membaca Fatihah, bahkan wajib terus mengikut imam di dalam rukuk. Maka dia wajib imam dalam part yang ni. Di sini in bracket disebut oleh musannif lah, tidak ada khilaf pada hal ini. Tak ada khilaf. Cuma kalau kita tengok balik, maksudnya kalau tak ada khilaf ni, ulama sepakat dah. Sepakat maksudnya kalau kita tak ada ruang masa imam rukuk, kena rukuk itu imam. Cuma persoalan kepada kita, adakah dapat pahala penuh bagi orang yang masuk takbiratul ihram, dia duduk, dia datang kemudian datang masbuk. Datang masbuk, dia tak dan pun baca Fatihah. Ataupun yang sempat baca 2-3 ayat, orang lain takbiratul ihram bersama dengan imam, kan ada fadilat yang lebih. Orang yang takbiratul ihram bersama dengan imam ni, dia ada keistimewaan Allah Ta'ala bagi lah. Tapi adakah orang yang datang masbuk ni pahala dia penuh? Maka bila persoalan ini penuh, dijawab oleh Imam Zarkashi. Imam Zarkashi kata bandingan dia dia kata adalah dapat penuh dengan syarat tidak melambatkan solat ataupun dalam takbiratul ihram. Ada orang datang solat kemudian dia pergi baca dulu. Dia pergi tengok dulu. Dia pun tahu imam nak setting, imam ni panjang lagi bacaan ni. Setting bacaan lagi, dia agak-agak imam nak rukuk, dia pergi Allahu Akbar, imam rukuk. Allah, untungnya aku dapat satu rakaat bersama dengan imam. Nampak? Ada juga orang culas kat situ. Cerdik lah maksudnya. Tapi kalau boleh, saya pun kadang-kadang macam tu lah. Kita masuk, kita tengok-tengok kan. Tapi kalau bila kita dah tahu tu, kita kena agak-agak ni kali kita tengok bersama, kita kejar dulu. Kejar yang utama dulu. Lepas tu, lepas solat bagi salam, kita tengok lah. Kita nak terbaca mana-mana info ke, buletin yang ada gambar ke, majalah ke, jadual kuliah kita nak tengok ke apa, boleh nak tengok. Tapi kalau boleh, selesaikan dulu. Sebab bandingannya apa? Bandingannya seumpama orang yang dapat pahala penuh ni, seumpama kita puasa. Kita niat puasa malam, kita bangun pagi, lalu kita puasalah, kita dah niat waktu malam. Tapi orang yang pergi dengan kuliah subuh, ada orang tanya, dia puasa belum? Hari ini puasa ke? Tak. Hari ini kan hari kebesaran Islam. Boleh puasa. Maksudnya, dengan hari kebesaran Islam ataupun disunatkan hari puasa hari-hari tertentu ni, Isnin Khamis ke apa ke, asalkan puasa sunat, maka sebelum gelincir matahari kan dia boleh niat. Kan? Walaupun dia tak niat malam. Yang fardu saja, yang niat puasa fardu ataupun qada ke yang fardu itu yang malam tu. Tapi yang siang ni boleh lagi sebelum gelincir matahari, maksudnya dia boleh niat. Maksudnya dia boleh niat puasa. Adakah dia niat puasa kemudian dia dapat separuh? Tak. Dia dapat penuh. Ada penuh. Sebagaimana orang yang datang lambat, tapi dia tidak melengah-lengah solat pun dia dapat penuh pahala. Ada sahabat Nabi. Sahabat Nabi nama dia Abi Bakrah. Sahabat Nabi ni Nabi Bakrah. Dia selalu solat berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sentiasa dapatlah pahala, maksudnya dari sudut awal waktu solat tu sentiasa takbiratul ihram bersama Rasulullah, macam itulah. Maksudnya setiap waktu solat dia solat bersama Rasulullah. Ada sekali tu dia lambat. Nama dia Abi Bakrah. Abi Bakrah ni maksudnya berpagi-pagi ni dia ni cari pahala sungguh. Pahala dengan solat berjemaah. Dia datang lambat. Bila dia datang lambat masbuk ni, bila dia masuk Masjid Nabawi tu nak solat tu, Rasulullah dah duduk kat depan, dah solat dah. Jadi dia ni datang solat, dia nak kejar rakaat. Dia cerdik kan nak kejar rakaat. Bila dia pergi dekat, dia tengok Rasulullah rukuk, dia pun Allahu Akbar, dia pun rukuk. Dalam hati dia kata,
untung aku dapat 1 rakaat. Tapi walaupun dia dapat 1 rakaat, dia tak masuk dalam saf. Dalam saf dia tak masuk. Saf contoh kalau kat sini saf, imam 1 2 3, dia yang keempat tu. Yang keempat. Jadi yang ketiga tu kosong ataupun yang ketiga dia tak masuk dalam saf. Sepatutnya dia kena masuk dalam saf. Kita ni yang tahu kalau solat tak ada duduk dalam saf, hukum dia makruh. Masjidil Haram orang solat tak ikut saf kan. Sana tak apalah, sana gambaran suasana di sana, pandangan yang dari sudut pegangan yang berbeza, dari sudut imam ikutan yang tak samalah, maksudnya membolehkan di sana. Tapi kita ni tak dikatakan macam tu. Sebab apa? Lalu Rasulullah kata zadukullah hirson kata Rasulullah kata. Maksudnya supaya Allah Ta'ala menambah pahala kepada Abi Bakrah ni. Sebab apa? Dia ni orang yang kejar pahala, tamakkan pahala. Tapi Rasulullah kata apa akhirnya? Wala ta'ud, tapi jangan ulang. Rasulullah kata akan datang ni, jangan ulang lagi buat cara macam tu. Mesti kena masuk dalam saf dulu, dapatkan duduk dalam saf, baru takbiratul ihram dan ikut perbuatan imam. Nampak dia cerdik lah, dia nak dapat rakaat. Rasulullah kata supaya Allah Ta'ala menambahkan pahala. Kerana apa? Dia kejar pahala, niat dia baik. Tapi Rasulullah tegur, akhirnya Rasulullah kata wala ta'ud, jangan ulang lagi. Bila kata jangan ulang lagi tu, maksudnya kita tak boleh buat lah cara macam tu. Okay. Hal yang kedua, tapi kena hati-hati juga imam makmum yang masbuk ni. Makmum yang masbuk ni, bila dia masbuk, dia dengar tak bacaan imam? Dia tak dengar. Imam dah baca surah. Okey. Tapi dia dapat rokok bersama dengan imam, tumakninah. Dapat 1 rakaat bersama dengan imam. Tiba naik yang rakaat kedua, imam tu baca Fatihah salah. Maka imam tu baca Fatihah salah, imam macam mana nak tanggung? Imam bacaan dia tu mana nak tanggung dia imam pun baca salah. Maka kalau dia sengak baca imam salah, dia kena mufarakah dengan imam lah. Bacaan rakaat yang pertama tu tak dapat lah. Sebab bacaan imam tu dia dengar lah, perbuatan tu salah. Hanya imam yang bacaan dia sempurna saja, dia menanggung. Bacaan dia tu maksudnya ditanggung, maksudnya dia menanggung bacaan makmum. Tapi kalau imam baca salah, kena hati-hati juga. Sebab apa? Dari sudut Fatihah ni dia rukun yang keempat dalam solat. Kadang-kadang ada juga orang yang baca tak berapa sempurna, kita tengok. Tapi yang maksudnya kita dengar tu yang memang jelas kesalahan dari sudut lahnu jalinya. Maka bila kita dengar salah bertukar huruf ke baris ke, kesalahan yang jelas tu, maka dia tak dapatlah pahala. Maksudnya tak dapat, solat dia tidak sah tu. Kalau kita orang yang memahami dari sudut baik. Hal yang kedua tersebut adalah makmum yang ada sedikit masa untuk membaca Fatihah di dalam qiyamnya. Maksudnya kita angkat takbir Allahu Akbar, ada masa sikit. Macam kita kata tadi 5 saat. Kalau Fatihah kita baca 30 saat, kita ada masa Fatihah. Kita kena baca oleh sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan pada hal ini, musannif ni kata apa? Disunatkan baginya ia memulakan bacaan Fatihah. Maka sunat ni bila kita buat dapat pahala. Dan apabila imamnya rukuk, maka apa lagi? Jawapannya adalah wajiblah. Perintah syarak, wajiblah. Ni tak boleh ada tempoh sikit lagi. Sikit lagi 1 ayat lagi, setengah ayat jangan sampai tak dan. Dia macam ni. Allahu Akbar, imam rukuk, kita qiyam. Kita sikit lagi. Imam dah rukuk. Imam naik, sami Allahu liman hamidah. Solat dah batal lah? Belum batal lagi. Sebab imam baru 2 rukun yang sempurna. Imam baru nak turun sujud 2,5, 2.1, batal solat kalau kita tak habis baca Fatihah. Kalau batal, lebih baik kita niat mufarakah daripada awal. Niat berpisah dengan imam daripada awal. Dan rukuk, kalau nak baca juga surah Fatihah, imam rakaat rukuk, kita niat mufarakah dengan imam. Tadi kita niat bersama imam, lepas tu kita niat berpisah dengan imam, lalu jadi imam boleh buat perbuatan dia lah. Imam teruskan perbuatannya, kita boleh
teruskan sembahyang kita sebab kita niat mufarakah. Tapi kalau kita tak niat mufarakah, kesan dia batal lah sembahyang kita. Sampai macam tu sekali ulama ada. Maksudnya itu kena tengok juga. Sebab wajib atasnya memutuskan, berhentikan bacaan Fatihahnya. Ini menghabiskan bacaan Fatihahnya dan terus rukuk bersama imam. Ini perintah syarak ni kena wajib atas diri dia untuk berhentikan rukuk bersama imam. Baik. Dan jika ia tidak rukuk kerana menghabiskan Fatihah hingga imam bangun daripada rukuknya, nescaya sebagaimana yang dikatakan tadi, batallah sembahyangnya. Kerana mengikut satu pendapat. Pendapat ni disebut sebagai wajah. Wajah ni adalah pendapat ni, pandangan ini adalah pandangan daripada pandangan ulama Syafi'i. Kalau qaul itu adalah pandangan yang banyak daripada pandangan Imam Syafi'i sendiri. Tapi bila pandangan disebut sebagai wajah, wajah ni bukan muka, tapi pandangan daripada ulama Syafi'i. Maka pandangan ulama Syafi'i mengatakan, dan muktamadnya, maka yang terlebih asahnya, ulama muktamad ni maksudnya ada satu kitab fiqh al-muktamad kan. Itu berapa jilid lah? 7-8 jilid lah. Yang tu membuatkan satu kesimpulan. Imam Syafi'i ni banyak anak murid. Jadi anak muridnya pergi Khurasan ada, pergi Iraqiyun ada, pergi Mesir ada, pergi semua. Jadi semua orang keluarkan pandangan. Jadi bila semua keluarkan pandangan, yang ni kata batal, yang ni kata makruh, yang ni kata gini semua macam ni. So, mana satu pandangan yang muktamad? Maka pandangan muktamad yang lain ni digabungkan, disimpulkan, ada jadi satu-satu pandangan yang muktamad. Al-Muktamad, ada satu kitab Al-Muktamad. Maka muktamadnya jika ia menyalahi imamnya, maka makruh hukumnya. Kalau menyalahi imamnya, maka makruh hukumnya. Menyalahi imam maka hukum, dan luput ia rakaat itu. Maka ni tadi imam rukuk, dia tak rukuk. Maksudnya dia menyalahi perbuatan imam. Ada yang rukuk, imam i'tidal, imam i'tidal, dia i'tidal. Imam sujud, ada yang sujud. Maka kalau macam tu keadaannya, dia kata tadi batal. Kita tengok pula orang tu tahu ke tak tahu. Orang tu faham tak faham dari sudut hukum. Kalau dia faham, dengan sengaja dia buat, maka haram hukum dia. Maka kalau dia tak tahu, dia kata, oh, ada yang baca, maksudnya ada yang dia tapi itu dalam situasi muafiq lah. Maksudnya dia ni datang kemudian, tapi dia sibuk baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dia baca doa iftitah. Yang tu dalam situasi lain lah, dalam keadaan muafiq lah. Tapi maksudnya kalau luput pada rakaat tu, luput pada rakaat maksudnya bila imam duduk tahiyat akhir bersama imam, imam bagi salam, dia rakaat tadi tak dapat, maka imam bagi salam, dia tak boleh bagi salam, dia kena tambah satu rakaat. Maka luput pada rakaat macam tu. Kalau dia masuk dalam keadaan masbuk yang kedua, maka dia kena tambah lagi lah. Dua tadi, satu tak dapat macam tu, dia kena tambah untuk mencukupkan bilangan rakaatnya. Dan luput ia rakaat itu dan tidak batal sembahyangnya, melainkan apabila imam mendahuluinya dua rukun fi'li dengan sempurna. Imam mendahuluinya dua rukun fi'li dengan sempurna. Maksudnya luput rakaat itu kita tahulah bahawasanya tambah satu rakaat. Ataupun dia mufarakah, tahulah. Baik. Jadi mendahuluinya dua rukun fi'li dengan dua rukun perbuatan dengan sempurna ini disebut sebagai dalam kitab Fathul A'lam, juzuk yang kedua, karangan As-Sayyid Muhammad Abdullah Al-Jardani. Jardani. Ditahqiq oleh Syekh Muhammad Hajar. Syekh Muhammad Hajar ni ulama yang besar, orang alim. Rupanya orang-orang alim dulu tuan. Dia solat berjemaah dia jaga tuan. Solat ni Ibn Hajar ni bukan solat fardu berjemaah jaga. Solat duha Masjid Nabawi. Solat duha. Kita solat duha dekat mana? Kat rumah. Kan? Kat pejabat. Tapi dia cari tempat yang mulia. Kalau solat duha pun Masjid Nabawi, solat fardu lebih-lebih lagi. So kalau kita nak
rezeki kita berkat, rezeki kita bertambah, hidup nak selamat. Apa lagi kita nak? Kita nak anak-anak kita dapat anugerah Allah Ta'ala yang banyak. Kita nak kita pun dapat kesihatan yang baik. Kita nak macam-macam daripada Allah Ta'ala ini. Maka jagalah solat, tuan-tuan. Jagalah solat. Saya pesan diri saya lah, solat kena jaga. Utamakan solat fardu secara berjamaah. Kalau duduk dekat luar lah. Kalau duduk kat rumah lah. Kalau duduk dekat sekitar surau, boleh pergi surau, boleh pergi masjid. Utamakan solat fardu berjamaah. Kalau boleh kita sebagai ayah ni dan sebagai ibu, pasangan kita, ibu dan ayah ni, pastikan anak-anak solat secara berjamaah. Sebab anak-anak yang solat berjamaah ni dia ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah. Jaga dari sudut tuntutan agama ini yang Allah Ta'ala perintah kepada kita, kita tunai, kita buat. Yang mana Allah Ta'ala tegah, kita tinggalkan. Ihfazillah yahfazka. Allah Ta'ala jaga kamu. Nescaya Allah jaga kamu. Jadi mudah-mudahan ruang waktu yang ada, yang berbaki dalam kehidupan ini, kita sama-sama usahakan solat fardu secara berjamaah. Dan mudah-mudahan banyak pendidikan, pembelajaran, pengajian yang kita dapat itu dapat kita amalkan ilmu yang kita itu dalam situasi dan keadaan kita mendapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah Ta'ala, tuan. Kita tengok masa pun setelah pun masuk waktu isyak. Jadi saya kira cukuplah sekadar itu. Yang baik itu daripada Allah Ta'ala, kurang dan lemah daripada kelemahan yang bicara ini. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. تُوبَنَا إِلَى اللَّهِ وَرَجَعْنَا إِلَى اللَّهِ